Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan kertas kajian bagi kursus EPPM 2113 Penyelidikan Perniagaan yang bertajuk Penentu yang Mempengaruhi Penggunaan E-Duit dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam. Kumpulan ini terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Hajar Maidin, Nur Ilia Alisha, Irdina Izzati dan Fatin Najihah. Di dalam kajian ini, kami akan membincangkan beberapa perkara berbangkit seperti pengenalan, kajian literatur, pembentukan hipotesis, metodologi kajian, analisis kajian, hasil kajian dan kesimpulan. Baiklah, di dalam bahagian pengenalan, terdapat 4 perkara yang akan dibincangkan iaitu latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, kepentingan atau implikasi kepada kajian. Latar belakang kajian. Pelajar Universiti Awam terdiri daripada 4 peringkat pelajaran yang dikenali sebagai peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan doktor falsafah. Seperti yang sedia maklum, kebanyakan pelajar Universiti Awam ini merupakan golongan pelajar yang berada dalam lingkungan 20-an dan lahir sekitar tahun 1995 sehingga 2003. Mereka juga merupakan rata-rata pelajar dari peringkat diploma, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Yang mana melalui Beresford Research menyatakan bahawa golongan yang lahir dalam lingkungan tahun 1995 sehingga 2003 ini merupakan golongan yang dikenali sebagai milenial dan generasi Z. Seperti yang sedia maklum, golongan milenial dan generasi Z ini merupakan penggiat aktif dan antara yang terbanyak didedahkan kepada kemudahan teknologi dan mereka juga merupakan penggiat aktif dalam melakukan transaksi secara elektronik. Ini dibuktikan melalui kajian daripada mula yang dilakukan pada tahun 2021 yang mana dikatakan bahawa golongan yang berumur 16 hingga 24 tahun ini merupakan pengguna ketiga paling kerap iaitu sebanyak 47.91% dalam pelibatan transaksi elektronik di Malaysia selepas golongan berumur 35 hingga 44 dan 25 hingga 34 tahun. Baiklah, kita teruskan pula kepada e-duit. Apakah itu e-duit? E-duit pula merupakan salah satu daripada alternatif kepada penggunaan transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan e-duit ini boleh dilihat di pelbagai peranti seperti di kad prabayar, melalui transaksi rangkaian internet, telefon bimbit dan banyak lagi. Pernyataan masalah. Seperti yang sedia maklum, penggunaan e-duit ini pada masa kini kian berleluasa, termasuklah penggunaan dalam kalangan pelajar universiti itu sendiri. Akan tetapi, penggalakan kepada penggunaan e-duit ini boleh menjadi terbantut apabila berlakunya krisis kewangan yang sering dibangkitkan dalam kalangan pelajar. Perkara ini dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh Nur Laila, Nur Ain, Iman dan Sulahaila pada tahun 2019 yang mendapati bahawa 40.8% pelajar wanita didapati tidak mampu untuk menampung keperluan pengajian dalam satu semester disebabkan sumber kewangan yang terbatas. Justru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti penentu yang mempengaruhi penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar Universiti Awam. Seterusnya, implikasi yang diharapkan daripada kajian ini adalah untuk membantu pihak bank dan pengendali e-duit bagi menyediakan dan membangunkan platform e-duit yang mampu membantu pengguna e-duit terutamanya kepada golongan pelajar Universiti Awam dalam mengoptimumkan penggunaan platform tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdina Izzati binti Azlan, bernombor matrik A181578 akan menerangkan tentang kajian literature. Merujuk kepada artikel yang dikeluarkan oleh Popovska Kama pada tahun 2014, e-duit merupakan instrumen pembayaran yang mengandungi nilai wang yang dibayar terlebih dahulu oleh pengguna kepada pengeluar e-duit. Menurut Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, e-duit merupakan satu alat pembayaran yang wujud secara bentuk nyata atau tidak nyata serta menyimpan dana secara elektronik dengan tujuan memberi kemudahan dan keselesaan tanpa wang tunai. Contohnya, transaksi melalui FPS, kad prabayar dan telefon pintar. Penggunaan transaksi e-duit ini mempengaruhi kelakuan seseorang dalam penggunaan dan pembelanjaan barang dan perkhidmatan. Pola penggunaannya lebih cenderung kepada remaja kerana mereka lebih cenderung untuk berbelanja. Perilaku penggunaan wang secara berlebihan oleh remaja seperti para pelajar mengakibatkan tahap penggunaan dalam kalangan pelajar turut meningkat. Kajian daripada Runmark 2015 membuktikan bahawa pengaruh cara pembayaran memainkan peran penting kepada kerelaan pengguna untuk membayar sesuatu produk.
Baiklah, seterusnya kita akan berganjak kepada faktor penggunaan e-duit. Faktor penggunaan e-duit yang pertama ialah tanggapan kebergunaan. Berdasarkan dua artikel yang dirujuk, model penerimaan teknologi iaitu TAM mempengaruhi niat penggunaan e-duit. Apa itu TAM? TAM merupakan sebuah model yang boleh digunakan untuk penerimaan teknologi dan penyimpanan maklumat di mana ia bergerak seiring dengan perubahan dunia semakin canggih dan bergantung kepada teknologi. Tujuan TAM ini dicipta adalah untuk menyediakan asas yang akan menunjukkan pengaruh pemboleh ubah luaran ke atas keinginan tingkah laku, kepercayaan dan sikap seseorang di samping boleh dikaitkan dengan tahap keyakinan pengguna dalam menggunakan sistem e-duit dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi, perkara ini amatlah penting dalam aktiviti jual beli agar pembeli dan peniaga tidak perlu was-was masa melakukan transaksi. Sistem ini berpotensi untuk memudahkan pengguna sekaligus akan memberi kepuasan sepanjang penggunaan sistem e-duit. Seterusnya, faktor kemudahan penggunaan. Ia bermaksud kepercayaan seseorang bahawa dengan menggunakan sesuatu sistem dapat memudahkan dan mengurangkan usaha untuk melakukan sesuatu. Masyarakat sendiri boleh menilai sistem penggunaan duit dengan lebih mudah kerana sistemnya yang lebih efektif dan efisien. Pengguna tidak perlu ke bank untuk melakukan transaksi, sebaliknya dengan hanya di hujung jari, transaksi dapat dijalankan. Berdasarkan kiraan statistik, kesan daripada kemudahan penggunaan merupakan kurang daripada 0.05, di mana ia menjelaskan bahawa kemudahan penggunaan dan pengaruh positif akan tingkah laku pengguna adalah selari. Jika pengguna yakin, maka mereka akan mengaplikasikan dan memanfaatkan sistem e-duit ini walau apa jua jenis pembayaran. Tetapi jika mereka merasakan sistem ini merumitkan, maka mereka akan meneruskan dengan sistem pembayaran wang secara tunai. Tambahan lagi, pada perspektif seseorang peniaga sendiri, mereka lebih gemar jika pelanggan menggunakan e-duit kerana ia lebih memudahkan dalam penggunaan penyata kewangan. Faktor yang ketiga adalah capaian gaya hidup digital. Memetik laporan kajian tentang niat pelajar menggunakan wang elektronik berasaskan modal perumahan teknologi, e-duit tergolong dalam teknologi kewangan ataupun dikenali sebagai fintech yang mewakili gaya hidup digital. Malah, transaksi pembayaran yang menyebabkan antara luar negara juga boleh diaplikasikan melalui fintech ini, bukan sahaja melalui telefon pintar bagi tujuan pelbagai jenis pembayaran. Kesanggupan pelajar melakukan pembayaran secara atas talian kerana memudahkan pelajar, terutamanya dalam situasi mendesak, turut mempengaruhi tingkah laku pelajar. Penambahbaikan yang sentiasa dikemas kini dari masa ke masa juga telah meyakinkan bahawa kaedah pembayaran lebih selamat seperti adanya cap jari dan Face ID. Berdasarkan statistik yang diperoleh sendiri oleh pihak CIMB Clicks, sebanyak 62% pengguna memilih e-duit. Terbukti bahawa e-duit lebih terjamin. Yang terakhir, persepsi risiko. Menurut Schiffman dan Kanook, persepsi risiko membawa maksud cara penerimaan risiko yang timbul jika pelanggan membeli atau menggunakan produk yang kebanyakannya adalah kira-kira dua perkara utama mengenai ketidakpastian dan akibatnya. Namun begitu, sesetengah risiko boleh dijangka dan perkara ini boleh dielakkan dengan mengambil langkah berjaga-jaga sebelum meneruskan langkah berikutnya. Kes penipuan dalam talian seperti scam telah meningkatkan kebimbangan pengguna dalam menggunakan sistem e-duit kerana hanya dengan nombor kad pengenalan dan kod kebenaran transaksi, pihak ini boleh menggodam akaun pengguna. Selain itu, terdapat kecacatan dalam sistem e-duit seperti kegagalan atau gangguan dalam skim e-duit yang memberi kesan buruk terhadap keyakinan masyarakat awam dalam menggunakan instrumen tersebut. Memetik laporan Solhi pada 2022 melalui akhbar New Straits Times, Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohammed menyatakan berlakunya kes di mana sebuah syarikat mengalami kerugian sebanyak 2.9 juta ringgit Malaysia kepada penjenayah cyber. Akhir sekali, rangkaian internet di Malaysia masih lemah turut menjadi punca kekurangan bagi sistem ini. Pembentukan hipotesis. Baiklah, di dalam bahagian ini terdapat 4 hipotesis yang dikenal pasti melalui kajian-kajian literatur, iaitu yang pertama, tanggapan kebergunaan mempunyai hubungan positif dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Perkara ini disokong melalui kajian daripada Viviana dan Mulyono yang menyatakan bahawa penggunaan e-duit memberi kelebihan dari segi keselesaan dan kepatasan dalam proses transaksi pembayaran. Baiklah,
Hipotesis yang seterusnya pula disokong oleh Viviana dan Mulyono lagi yang menyatakan penggunaan kepada sistem secara menerus berlaku apabila individu tersebut percaya bahawa sistem tersebut mudah untuk digunakan dan penggunaan e-duit jelas memberi kemudahan kepada pengguna. Maka hipotesis yang kedua ialah kemudahan penggunaan mempunyai hubungan positif dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Baiklah, seterusnya kita pergi ke hipotesis yang ketiga, iaitu memaparkan gaya hidup digital mempunyai hubungan positif dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Perkara ini dirujuk berdasarkan Angelini dan Koesrindar Toto yang menyatakan bahawa pilihan pembayaran orang ramai terhadap e-wang dan e-dompet dianggap mempengaruhi gaya hidup digital mereka. Dan hipotesis yang terakhir pula disokong oleh Al-Hamami et al. 2012 yang menyatakan bahawa adalah menjadi kepentingan untuk seseorang menerima sebarang ketidakpastian iaitu risiko dalam menjalankan transaksi atas talian yang selamat dan lancar. Oleh itu, persepsi risiko mempunyai hubungan positif dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Seterusnya kita beralih kepada metodologi kajian. Berikut merupakan spesifikasi model bagi kajian ini. Berdasarkan kajian lepas, beberapa penentu yang mempengaruhi penggunaan e-duit ataupun PE dalam kalangan pelajar universiti awam iaitu tanggapan kebergunaan TK, kemudahan penggunaan KP, memaparkan gaya hidup digital HD dan persepsi risiko PR. Oleh yang demikian, spesifikasi model menunjukkan kerangka konseptual untuk kajian ini. PE merupakan pemboleh ubah bersandar dan bersifat kuantitatif dengan meletakkan nilai pada penentu penggunaan e-duit melalui skala 1 hingga 5. Sebaliknya, pemboleh ubah tidak bersandar iaitu TK, KP, HD dan PR terdiri daripada skala nisbah. Memandangkan kajian ini melibatkan lebih daripada satu pemboleh ubah, maka model regresi linear berganda diaplikasikan. Berikut merupakan rumusan yang digunakan. Bagi metodologi kajian, ia dimulai dengan reka bentuk kajian, seterusnya instrumen pengumpulan data dan kajian persempelan. Secara amnya, kajian yang digunakan merupakan kajian kuantitatif, memandangkan data yang diperoleh boleh diukur. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji penentu dan faktor pelajar universiti awam Malaysia dalam menggunakan e-duit dalam kehidupan seharian mereka. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik. Soal selidik merujuk kepada soalan serta ruangan jawapan di mana satu borang digunakan untuk semua responden menurut Young pada tahun 1999. Borang soal selidik dilihat lebih praktikal, lebih-lebih lagi kekangan yang dialami pelajar masa kini itu kelas secara atas talian. Selain itu, maklumat lebih mudah dikumpul untuk sampel yang besar. Bagi instrumen pengumpulan data, kami menggunakan data primer. Reka bentuk soal selidik dibahagikan pada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Lalu meminta responden untuk menanda pilihan jawapan berdasarkan pandangan mereka. Akhir sekali ialah kajian persempelan. Kaedah soal selidik jelas menunjukkan bahawa ia antara cara yang tercekap dalam mengumpul maklumat. Kajian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menerusi soal selidik yang dijawab oleh pelajar universiti awam. Selain itu, kaedah yang digunakan lebih memudahkan kerana masa pengumpulan dan penganalisan data boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Kesannya, liputan kajian yang lebih luas dapat dilaksanakan tanpa mengambil masa yang lama. Persempelan merupakan satu proses di mana si bilangan kecil pada keseluruhan populasi dipilih dan dikaji untuk membolehkan membuat generalisasi mengenai populasi itu. Menurut Shafee 1991. Berikut merupakan maklumat yang terkandung dalam borang soal selidik. Bagi data primer kami, terdapat dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B, di mana bahagian A merangkumi demografi responden seperti jantina, bangsa, tahun pengajian dan universiti awam. Manakala bahagian B pula, penentu yang mempengaruhi penggunaan e-duit seperti yang dinyatakan dalam spesifikasi model tadi. Bagi kajian persempelan, kaedah soal selidik merupakan cara yang tercekap dalam mengumpul maklumat. Selain itu, kaedah yang digunakan lebih memudahkan kerana masa yang diambil untuk mengumpul dan menganalisis data boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Kesannya, liputan kajian yang lebih meluas dapat dilaksanakan tanpa mengambil masa yang lama. Persempelan merupakan satu proses di mana sebilangan kecil daripada keseluruhan populasi dipilih dan dikaji untuk membolehkan membuat generalisasi mengenai populasi itu, menurut Shafee 1991. Daripada pautan yang diedarkan, sebanyak 40 soal selidik telah dijawab oleh responden dan dipulangkan kembali kepada kami. Responden terdiri daripada pelajar universiti awam yang berumur 18 hingga 25 dengan peratus 96.5, manakala selebihnya terdiri daripada 26 hingga 30 tahun.
77.5% pesertanya adalah perempuan, manakala 22.5% adalah pelajar lelaki. Majoriti besar merupakan pelajar tahun 2, diikuti 6 orang daripada pelajar tahun 1, 2 orang pelajar tahun 3 dan seorang pelajar tahun 4. Kajian berjaya mendapatkan wakil daripada setiap universiti awam di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hazam Aidin bin SM Raja Muhyiddin bernombor matriks A179666 akan menerangkan dapatan dan perbincangan kajian. Seterusnya ialah hasil analisis kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan adalah sejauh mana ujian itu mengukur sesuatu konstruk. Berdasarkan model pengukuran Rush, skor Cronbach alpha yang boleh diterima ialah 0.71 sehingga 0.99. Kurang daripada 0.5, itemnya perlu digugurkan. Kurang daripada 0.6, itemnya perlu dibaiki. 0.6 hingga 0.7, itemnya boleh diterima. 0.7 hingga 9.8, itemnya baik dan boleh diterima. Dan akhir sekali 0.9 hingga 1.0, itemnya sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi. Jadual 4 menunjukkan pekali kebolehpercayaan Cronbach alpha bagi setiap item yang mewakili pemboleh ubah bersandar. Bagi TK, KP, HD dan PR, nilai pekali Cronbach alpha masing-masing ialah 0.628, 0.729, 0.689 dan 0.622. Maka semua item yang digunakan untuk mengukur penentu ini mempunyai kolerasi atau pekali yang tinggi antara satu sama lain. Seterusnya ialah hasil analisis deskriptif. Jadual 5 menunjukkan analisis deskriptif untuk setiap penentu yang mempengaruhi penggunaan duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Kesemua item mencatatkan purata yang tinggi, iaitu purata bagi TK ialah 4.47, KP ialah 4.23, HD ialah 4.48 dan PR ialah 4.15. Dapat dijelaskan bahawa tanggapan kebergunaan TK, kemudahan penggunaan KP, gaya hidup digital HD dan risiko diterima RD dalam kalangan responden adalah agak baik. Nilai pekali variasi coefficient of variation bagi TK dan HD ialah 20% dan ini menunjukkan bahawa variasi makna balas responden terhadap ketiga-tiga pemboleh ubah ini tidak jauh berbeza. Namun begitu, bagi KP dan PR, nilai pekali variasinya 30% yang menunjukkan variasi yang lebih kurang daripada makna balas responden. Kesimpulannya, penggunaan nilai purata untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang TK, KP dan HD dan PR terpakai. Beralih pula kita kepada keputusan analisis regresi berganda. Berdasarkan jadual 6, nisbah pekali penentuan R2 0.683 menunjukkan bahawa 68.3% daripada penentu e-duit dapat dijelaskan oleh pengguna e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Dapat dijelaskan juga bahawa pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu tanggapan kebergunaan, kemudahan penggunaan, memaparkan gaya hidup digital dan risiko diterima memberikan sumbangan kepada pengguna e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam ialah 64.7%, manakala selebihnya ialah 35.3% mengatakan bahawa pengguna e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam dipengaruhi oleh penentu lain yang tidak dikaji dalam kajian ini. Ringkasan keputusan regresi berganda ditunjukkan dalam jadual 6, jadual 7 dan jadual 8. Bagi analisis ini, nisbah F nilai perlu lebih daripada nilai 1 dan tahap kebarangkalian yang signifikan ialah apabila P kurang daripada 0.05. Berdasarkan jadual 7, nilai F hitung ialah 18.89 dengan nilai signifikansi 0.000 pada tingkat signifikansi 95%, aras keertian 0.05. Ini menunjukkan bahawa H0 ditolak kerana nilai signifikansi 18.89 melebihi 0.05 dan tidak mempunyai hubungan antara pengguna e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Berdasarkan keputusan analisis regresi berganda, kesemua penentu iaitu TK, KP, HD, RD tidak signifikan dan tidak mempunyai hubungan dengan pengguna e-duit. Jadual 8 menunjukkan anggaran pekali bagi tanggapan kebergunaan beta negatif 0.665, P sama dengan negatif 5.982, kemudahan penggunaan beta sama dengan negatif 0.188, P negatif 1.856, memaparkan gaya hidup digital beta negatif sama dengan 0.169, P sama dengan 0.247 dan risiko diterima beta sama dengan negatif 0.0005, P 0.9666 yang menjadi penentu dalam penggunaan e-duit. Dapat dilihat bahawa nilai P lebih besar daripada 0.5 untuk kemudahan penggunaan dan risiko diterima. Secara statistiknya, nilai pekali beta tidak begitu penting. Kesan positif atau negatif beramal terhadap pemboleh bersandar
dinyatakan dengan tanda anggaran piawai regulasi. Persamaan regulasi diterangkan di bawah ini berdasarkan jadual di atas. Penggunaan e-duit sama dengan 9.999 tolak 1.222 tanggapan kebergunaan tolak 0.307. Kemudian penggunaan tolak 0.033 memaparkan gaya hidup digital dan tolak dengan 0.243 risiko diterima. Hasil ujian T model regresi boleh digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penyelidikan ini. Keputusan ujian T dalam model regresi adalah seperti berikut. Hipotesis pertama menunjukkan tanggapan kebergunaan mempunyai hubungan yang negatif dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Hasil daripada analisis ini dapat dikatakan bahawa pelajar universiti awam merasakan penggunaan e-duit ini mungkin akan menjejaskan prestasi kehidupan mereka. Semakin tinggi tanggapan kebergunaan e-duit, semakin rendah minat pelajar universiti awam untuk menggunakan e-duit dalam membuat transaksi atau membuat pembayaran, kerana mereka beranggapan bahawa e-duit sukar dipahami dan rumit. Dapatan ini berbeza dengan kajian yang dilaksanakan oleh Viviana dan Mulyono yang menyatakan bahawa tanggapan kebergunaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan penggunaan e-duit. Intensiti dijalankan oleh pengguna melalui sistem yang menunjukkan kemudahan guna. Orang yang biasa menggunakan sistem adalah sudah tentu sangat biasa, mudah dikendalikan dan mudah digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Namun begitu, mungkin fahaman ini berbeza dengan pengguna e-duit yang menjawab soal sedetik ini. Hipotesis kedua pula tidak signifikan dan membuktikan bahawa kemudahan tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Dapatan ini selari dengan Angelina, di mana terdapat 6 pemboleh ubah yang tidak mempunyai kesan penting terhadap niat untuk menggunakan e-duit. Perceived usefulness, perceived ease of use, compatibility, perceived trust, perceived risk dan perceived cost. Beliau merasakan bahawa faktor ini tidak relevan bagi pengguna e-duit di Indonesia. Bagi pendapat beliau, Indonesia mungkin tidak merasai penggunaan e-duit ini kerana belum tersebar luas pada ketika itu. Oleh itu, majoriti daripada mereka tidak tahu menilai kemudahan penggunaan e-duit ini. Hipotesis ketiga pula tidak signifikan dan membuktikan bahawa capaian gaya hidup digital tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Dapatan ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Kezia Angelini dan Dedi Priatmodjo Koisrindartoto pada tahun 2019, di mana dapatan mereka adalah tidak signifikan disebabkan oleh pelajar universiti lebih suka menggunakan e-wallet berbanding dengan e-duit. Dapat dilihat bahawa penggunaan e-duit bukan disebabkan oleh capaian gaya hidup digital bagi pelajar universiti awam, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mendorong mereka untuk menggunakan e-duit seperti kelajuan sistem tersebut ataupun sebagainya. Capaian gaya hidup digital ini tidak begitu mempengaruhi penggunaan e-duit disebabkan oleh cara hidup pelajar di universiti awam adalah berbeza kerana terlibat dengan pelbagai pembayaran dan mereka beranggapan bahawa dengan menggunakan e-duit mereka akan boros. Hipotesis keempat pula menunjukkan tidak signifikan dan membuktikan bahawa risiko diterima mempunyai hubungan negatif tidak mempunyai kesan ke atas penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Dapatan kajian ini berbeza dengan kajian yang dilaksanakan oleh Andrianto dan Rahmawati, Sigar dan Hadiati yang menyatakan bahawa kemudahan itu mungkin memberi kesan kepada tingkah laku individu terhadap kemudahan menggunakan sesuatu sistem. Namun begitu, dapatan ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Zulhaida, ETL, Saraswati dan Baridwan, Ramadan dan Adi Dharma yang mendapati bahawa tiada kesan antara risiko dan juga minat terhadap transaksi dalam talian. Risiko yang tinggi semasa melakukan transaksi dalam talian tidak akan mengurangkan minat seseorang untuk menjalankan transaksi tersebut kerana ada di antara mereka yang menjadikannya sebagai keperluan bukan kehendak pada masa ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa risiko tidak menjejaskan minat menggunakan e-duit dalam kalangan milenial dan menunjukkan golongan milenial cenderung untuk tidak mempedulikan risiko yang akan berlaku apabila menggunakan produk e-duit. Majoriti responden yang menggelar pelajar diandaikan menganggur dan tidak memperoleh pendapatan sendiri, maka mereka cenderung menjadi jahil dengan jumlah wang yang sangat banyak. Oleh itu, mereka tidak terlalu mengambil berat tentang risiko kewangan yang mungkin berlaku. Selain itu, menurut Saraswati dan Baridwan, urus niaga dalam talian mempunyai banyak kelebihan berbanding urus niaga langsung. Oleh itu, dalam menjalankan transaksi menggunakan e-duit,
Generasi milenial cenderung untuk mengutamakan kelebihan atau faedah berbanding dengan risiko. Kemudian, berdasarkan pengalaman masa atau tempoh mengetahui dan menggunakan duit, pengguna milenial juga boleh menjadikan faktor lain mengapa risiko ini tidak menjejaskan penggunaan e-duit. Kesimpulannya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penentu yang mempengaruhi penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar di universiti awam. Data kajian ini diperoleh daripada soal sidik yang telah diedarkan kepada para responden. Melalui pautan yang telah diedarkan ini, seramai 40 orang responden daripada soal sidik yang telah mengembalikan pautan ini. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti penentu yang mempengaruhi penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan e-duit tidak begitu merangsangkan seperti yang diingini, memandangkan penggunaan e-duit ini menjadi terbatas apabila berlakunya krisis kewangan dalam kalangan pelajar. Kajian ini menggunakan kaedah analisis regresi berganda bagi menguji kesan pemboleh ubah bersandar, iaitu tanggapan kebergunaan, kemudahan penggunaan, memaparkan gaya hidup digital dan persepsi risiko ke atas penentu yang mempengaruhi penggunaan e-duit. Pemahaman yang tinggi terhadap penentu ini mampu untuk menggalakkan lagi penggunaan e-duit dengan lebih meluas, terutama dalam kalangan pelajar. Akan tetapi, hasil kajian mendapati bahawa kesemuanya tidak signifikan kepada penggunaan e-duit serta tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar universiti awam. Hal ini disokong bersama sorotan kajian lepas dan berkemungkinan ada faktor lain yang menyumbang kepada penentu ini. Antara batasan kajian dalam menyiapkan tugasan yang diberi ini ialah penyelidik mengalami masalah kesetukan masa kerana tidak dapat mengatur masa dengan baik dalam menyiapkan tugasan ini. Bukan itu sahaja, tugasan ini memperoleh sampel kajian yang kebanyakannya melibatkan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia berbanding dengan universiti-universiti awam yang lain. Ia akan menyebabkan perisian menjadi kurang memuaskan. Oleh itu, berikut merupakan batasan semasa kajian dilakukan. Menurut Darren Chia di berita RTM 7 Mei 2022, trend bagi pembayaran tanpa tunai ini semakin menjadi pilihan orang ramai. Beliau berkata, transaksi e-dompet ini menjadi pilihan utama pelanggan ketika membeli belah seiring dengan teknologi terkini. Walaupun pembayaran tanpa tunai ini semakin diterima orang ramai, akan tetapi masih ramai juga yang masih bergantung kepada pembayaran secara tunai disebabkan sumber kewangan yang terbatas. Para pengkaji hendaklah mencari penentu-penentu yang mampu menggalakkan penggunaan e-duit dalam kalangan pelajar agar penggunaan e-duit ini dapat digunakan secara berleluasa. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan e-duit ini adalah lebih mudah dan selamat. Bukan itu sahaja, kebanyakan sistem tanpa tunai ini masih belum diterima sepenuhnya dalam sektor perniagaan kerana mereka hanya menerima wang tunai sahaja untuk melakukan pembayaran. Oleh itu, pihak kerajaan boleh memberi tumpuan dengan memastikan para peniaga menukar polisi mereka agar penggunaan e-duit ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.